Rombak kabinet, ini sebenarnya yang berlaku. Derita rakyat hanya bernilai RM2. DAP dan PKR mula bercakaran. Benarkah negara akan diisytihar darurat? Mesyuarat khas Kabinet yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini tiada kaitan dengan agenda untuk merompak Kabinet seperti mana yang hangat diperkatakan kebelakangan ini. Sebaliknya, mesyuarat bersama Barisan Jemaah Menteri hari ini di Putrajaya sebenarnya fokus kepada penularan pandemik COVID-19 yang berada pada tahap membimbangkan negara. Sumber Malaysia Gazette menolak sebarang dakwaan serta spekulasi tentang rombakan Kabinet kerana perkara itu memang tidak berlaku. Tidak ada pun cakap-cakap atau rundingan maupun mesyuarat berlakunya rombakan Kabinet. Sebaliknya, Perdana Menteri fokus dalam tangani COVID-19 terlebih dahulu. Mungkin ada pihak berkepentingan yang sengaja mahu menguar-uarkan spekulasi ini, lagi-lagi dalam keadaan politik negara sedikit huru-hara. Mungkin sejak adanya gencatan politik, sebelum itu titah nasihat yang di-Pertuan Agong, agenda segelintir pihak itu tidak terjadi, kata sumber berkenaan. Bagaimanapun, beliau tidak menolak kemungkinan jika berlaku rombakan sekalipun, ia bukan hari ini dan hanya melibatkan tambahan lantikan kepada jawatan timbalan Perdana Menteri seperti kehendak pemimpin parti tertentu. Kata sumber itu lagi, sememangnya ada beberapa nama pemimpin UMNO yang telah naik untuk jawatan tersebut, memandangkan parti itu sudah pun mengajukan cadangan supaya UMNO diberi jawatan itu. Dengan kedudukan serta kerusi parlimen yang mereka ada, memang permintaan itu juga valid. Tetapi pada masa sama ada juga permintaan yang mahu jawatan itu diberikan kepada Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Ikut logik dan hierarki, memang beliau yang sepatutnya diberikan jawatan kedua tertinggi itu. Tetapi ketika ini beliau sendiri sedang berdepan dengan kes perbicaraan rasuahnya di Mahkamah Tinggi. Jadi semestinya tidak boleh jika Datuk Seri Muhammad Hassan, ketika ini beliau seorang hanya ahli Dewan Undangan Negeri, bukan ahli Parlimen. Jika TPM ini hendak diberikan kepada UMNO, maka yang adilnya pada masa anda juga perlu mempunyai jawatan dalam parti. Maka ikut hierarki, tempat ketiga ialah Datuk Seri Ismail Sabri, diikuti Tan Sri Anwar Musa. Manakala Datuk Seri Hishamuddin pula, walaupun tidak berjawatan parti, tetapi beliau pula mempunyai sokongan sekurang-kurangnya 19 ahli Parlimen UMNO. Kita ada 3 calon layak, iaitu Ismail Sabri, Anwar Musa dan juga Hishamuddin. Di antara mereka ini, Ismail Sabri yang paling layak dan paling kehadapan kerana sudah berjawatan Menteri Kanan. Jadi seandainya jawatan TPM bakal diberikan kepada UMNO dalam masa terdekat, ia mungkin milik Ismail Sabri, katanya menghuraikan teori hierarki dalam parti. Selain itu, sumber juga memberitahu ada kemungkinan pilihan raya umum ke-15 akan diadakan sekitar pertengahan Jun tahun hadapan sahaja. Jadi memang tidak ada pembubaran parlimen ketika ini, tidak ada pertukaran Perdana Menteri maupun kerajaan juga. Baru-baru ini saya dengar cadangan Presiden Parti UMNO untuk menyokong Anwar Ibrahim juga hambar. Itu juga punca mengapa adanya gencatan politik. Yang pada awalnya sokong juga tiba-tiba buat pusingan you. Malah ada juga yang mencadangkan supaya Tok Mat menjadi pengganti sehinggalah kes perbicaraan rasuah Ahmad Zahid selesai. Datuk Seri Najib Razak juga tidak mahu kesnya digugurkan seperti dakwaan segelintir pihak. Beliau mahu lawan di mahkamah. Jadi tidak ada persoalan, Najib juga akan diberikan jawatan kabinet selepas kesnya gugur. Buat masa ini hala tuju amat jelas, perangi COVID-19, bantu rakyat, itu sahaja. Yang cakap-cakap, spekulasi semua ini tidak membantu. Yang hendak main politik akan terus bermain politik, ujarnya. Sementara itu, satu sumber lain menyebut urusan tuntutan UMNO belum selesai. Justru tidak akan berlaku rombakan kabinet hari ini. Katanya, UMNO telah menyuarakan secara tidak rasmi tuntutan-tuntutan mereka dan perkara itu belum dihantar kepada pengerusi Perikatan Nasional, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ini kerana semua tuntutan UMNO itu masih belum dibincangkan di peringkat majlis tertinggi parti itu apabila mesyuarat yang sepatutnya berlangsung Selasa minggu lepas di Janda Baik terpaksa ditunda kerana arahan Majlis Keselamatan Negara. Katanya lagi, urusan rombak kabinet juga tidak perlu dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri untuk mendapatkan persetujuan. Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan ketika dihubungi baru-baru ini memberitahu ada yang mencadangkan supaya diadakan mesyuarat dalam talian. Namun ahli-ahli MT berpandangan mesyuarat secara bersemuka adalah lebih bermanfaat. Selain MT,
turut ditangguhkan adalah Mesyuarat Muafakat Nasional. Namun, satu kenyataan menyusul Isnin lalu memaklumkan bahawa UMNO dan PAS sepakat untuk mendaftarkan gabungan itu dengan pendaftar pertubuhan. Biro Politik UMNO dalam mesyuaratnya baru-baru ini memaklumkan pertimbangan untuk menarik sokongan kepada Kerajaan Perikatan Nasional. Menurut Ahmad Maslan, syarat-syarat baru akan dikemukakan kepada Perikatan Nasional jika kerjasama baru mahu diteruskan. Pertubuhan Gerakan Tuntut Rakyat Malaysia atau Tuntut melahirkan rasa kecewa dengan kenyataan Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari dengan merasakan penderitaan dan kerugian rakyat akibat gangguan bekalan air tidak berjadual hanya sekadar RM2 sahaja. Pengurusinya Azlan Abu Bakar sebaliknya menegaskan ganti rugi itu perlu ditanggung oleh Kerajaan Negeri Selangor kerana ia adalah kegagalan pentadbiran Amiruddin sendiri. Hanya RM2 sahaja sebagai diskaun bil air untuk rakyat yang derita memikul air. Kami jangkakan lebih daripada itu, sedangkan ia adalah kegagalan Kerajaan Negeri Selangor sendiri. Nilai itu umpama harga sebotol air mineral RM2. Itu pun Kerajaan Negeri Selangor tidak mahu berikan kerana ada keperluan lain yang lebih tinggi, katanya dalam satu kenyataan. Rabu lalu, Kerajaan Negeri Selangor tidak bercadang untuk memberikan diskaun maupun pengecualian bil air kepada kira-kira 1.2 juta akaun pengguna di Lembah Kelang yang terjejas dalam gangguan bekalan air tidak berjadual sejak 19 Oktober lalu. Sebaliknya, Amiruddin menegaskan bayaran rebat berjumlah RM4 juta itu sebaiknya digunakan untuk menambah kaki tangan Lembaga Urus Air Selangor atau LUAS bagi mengesan pencemaran di sepanjang Sungai Selangor. Sejak 19 Oktober lalu, Pengurusan Air Selangor Sedia Berhad terpaksa melakukan henti tugas ke atas loji rawatan air LRA Sungai Selangor Fasa 1, 2, 3 dan Rantau Pancang selepas pihaknya mengesan pencemaran bau sehingga 3 tan. Susulan henti tugas keempat-empat LRA terbabit, gangguan bekalan air tidak berjadual melibatkan 1,196,457 akaun berangkumi 1,292 kawasan di wilayah Kuala Lumpur, Petaling, Kelang Shah Alam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Gombak dan Kuala Langat. Azlan juga mempersoalkan sejauh mana Kerajaan Negeri Selangor boleh memberi jaminan dengan pelantikan lebih 20 pegawai pemantau luas gangguan bekalan air tidak berjadual tidak akan berulang. Ini merupakan peruntukan jangka masa panjang berbanding dengan rebat percuma bil air untuk rakyat-rakyat Selangor. Adakah ini jaminan kerajaan negeri bahawa krisis ketiadaan air ini tidak akan berlaku lagi? Ini adalah bukti kerajaan Selangor semakin daif dengan kekurangan hasil pendapatan kerajaan negeri Selangor yang dikatakan negeri maju. Hanya RM2 sahaja untuk mengubat derita hati rakyat bila berdepan dengan krisis air akibat kelemahan pihak kerajaan negeri Selangor sendiri, katanya. Katanya lagi, dengan rizab kewangan yang semakin bertambah, sewajarnya kerajaan negeri Selangor menggunakan dana awam itu demi kepentingan kebajikan rakyat. Menteri Besar Selangor masih tidak menghiraukan untuk meletakkan kebajikan rakyat sebagai keutamaan. MB Selangor nak tunggu sampai rakyat putus tangan pikul air agaknya. Kerajaan Negeri Selangor mempunyai pendapatan tinggi dan juga simpanan rizab kewangan yang banyak. Mana? Gunakanlah sekarang untuk rakyat atau mahu rakyat bagi RM2 kepada Amiruddin sebagai bayaran pencen sebagai Menteri Besar, katanya lagi. Kenyataan Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution Ismail bahawa parti itu menghormati keputusan UMNO untuk terus menyokong Perikatan Nasional nampaknya mencetuskan rasa tidak puas hati pada DAP. Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng berkata ia membayangkan memang ada kerjasama dengan UMNO, sesuatu yang tidak dipersetujui pihaknya. Katanya DAP telah mengatakan secara jelas kepada Presiden PKR Anwar Ibrahim bahawa kerjasama dengan UMNO tidak pernah menjadi pilihan. Kita telah berlawan dengan UMNO ketika PRN Sabah di Kota Kinabalu. Saya kata kita tak akan bersama dengan UMNO di bawah pimpinannya Ahmad Zaid Hamidi dan Najib Razak, kata Lim dalam wawancara bersama Malaysia Kini di Pulau Pinang. Kita melawan mereka dalam pilihan raya. Kita bersatu dalam hasrat menyingkirkan kerajaan kleptokrat Barisan Nasional yang diketuai UMNO. Bagaimana kita boleh patah balik dan bekerjasama dengan mereka? Soalnya lagi. Dalam kenyataan pada 21 Oktober lalu, Saifuddin berkata PKR menghormati keputusan UMNO tetapi parti itu akan terus berusaha ke arah mengembalikan mandat rakyat bersama-sama ahli parlimen yang mempunyai hasrat sama. Kenyataan Zahid berkenaan gencatan politik dibuat seminggu selepas mesyuarat Biro Politik UMNO yang memutuskan untuk menimbang menarik semula sokongan terhadap Perikatan Nasional dan membincangkan syarat baru untuk kerjasama itu. Langkah itu di tengah-tengah usaha Anwar untuk meraih sokongan anggota Parlimen UMNO di Dewan Rakyat. Dalam pada itu, Lim yang merupakan bekas Menteri Keuangan menyifatkan kenyataan Saifuddin sebagai tidak dijangka dan tidak mencerminkan pendirian Pakatan Harapan. Menurutnya, ketika Anwar membuat pengumuman
memiliki majoriti pada 23 September lalu. Pihaknya difahamkan sokongan diperolehi termasuk daripada beberapa parti politik dan ahli parlimen secara individu tetapi bukan UMNO. Pendirian kami dan Pakatan Harapan jelas. Anda perlu tanya PKR tentang pendirian mereka, katanya. Ditanya berkenaan langkah Anwar itu yang dikatakan tanpa berunding dengan DAP dan Amanah, dia berkata mereka difahamkan ia perlu dibuat secara sulit dengan mengambil kira sensitivitinya. Bagaimanapun Lim akui bahawa Anwar ditanya sama ada pengumuman wajah dibuat sebelum perkara itu berlaku. Untuk rekod pengumuman itu dibuat 3 hari sebelum PRN Sabah. Bukankah ia wajah dibuat pihak yang sesuai berbanding Anwar seorang? Kita bimbang ini akan menjejaskan kewibawaannya, tetapi dia sangat yakin dia membuat keputusan itu dan sebab itu kami tidak berada bersama ketika pengumuman. Itu keputusannya sendiri, katanya lagi. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin tiba di Istana Abdul Aziz di Kuantan bagi menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Kenderaan yang membawa Perdana Menteri dilihat memasuki pagar Istana Abdul Aziz pada kira-kira 4.40 petang diiringi pasukan keselamatan dan sejumlah kenderaan rasmi Kerajaan Negeri Pahang. Turut kelihatan memasuki Istana Abdul Aziz ialah kenderaan rasmi Panglima Angkatan Tentera PAT General Tan Sri Afendi Buang. Pengamal media mula berkumpul di laluan masuk ke istana itu seawal 2.30 petang selepas ura-ura Perdana Menteri akan menghadap Seri Paduka mula tersebar sejak tengah hari tadi. Muhyiddin terdahulu mempengerusikan mesyuarat khas Kabinet di Perdana Putrajaya pagi tadi dipercayai bagi membincangkan isu-isu semasa. Sebelum ini, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dikatakan akan menghadap Yang di-Pertuan Agong di tengah-tengah perbincangan Putrajaya sedang mempertimbangkan untuk mengisytiharkan darurat berikutan situasi semasa COVID-19. Ketika dihubungi, seorang anggota Kabinet mengesahkan perkara itu kepada portal FMT. Usaha untuk melaksanakan darurat sedang dijalankan. Malah seorang lagi sumber turut mengesahkan perkara itu ketika ditanya portal FMT. Perdana Menteri dalam usaha menghadap Agong, kata seorang anggota Kabinet yang enggan namanya didedahkan. Bagaimanapun seorang menteri berkata, tidak semua menteri dan pegawai kerajaan bersetuju dengan pengisytiharan darurat kerana kesannya pada ekonomi dan penerimaan rakyat. Beliau percaya ada kebimbangan akan kemungkinan belanjawan tidak akan dapat diluluskan. Jika belanjawan 2021 tidak lulus, ia akan memberi gambaran ahli parlimen sudah hilang kepercayaan terhadap Perdana Menteri dan kerajaan hari ini. Beberapa ahli parlimen sebelum ini turut menyerahkan usul undi tidak percaya terhadap Muhyiddin. Sekiranya darurat diisytihar, Dewan Rakyat juga akan ditangguhkan. Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan menyatakan Agong boleh mengisytiharkan darurat sekiranya keselamatan, ekonomi atau ketenteraman awam terancam. Darurat keselamatan sebelum ini pernah diisytiharkan di Tanah Melayu dari 1948 hingga 1960. Ketika itu bertujuan mengekang kegiatan politik berhaluan kiri, terutama Parti Komunis Malaya. Manakala negara pernah mengisytiharkan darurat bencana sebanyak 3 kali akibat situasi jerebu melanda negara. Kali pertama akibat darurat dilaksanakan pada 19 September 1997 di Sarawak apabila bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU mencecah 600. Seterusnya di Kuala Selangor dan Pelabuhan Kelang pada 11 Ogos 2005 IPU melebihi 500 dan kali terakhir darurat bencana diumumkan di Muar dan Ledang, Johor pada 23 Jun 2013 IPU melebihi 500. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.